أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah para jemaah sekalian, para penonton, kaum muslimin muslimat, khususnya jemaah Masjid Kasim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para penonton, para jemaah sekalian, jemaah Masjid Kasim semua dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Semoga dalam perlindungan inayatullah, amin ya rabbal alamin. Para jemaah, para penonton rahimakumullah, kita teruskan pengajian kita indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurga. Dan tajuk kita ni para jemaah ni berkenaan wasiat baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita di akhir zaman. Tajuk kita pada hari ini, wasiat-wasiat baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita di akhir zaman. Ialah kita mengharapkan mudah-mudahan dalam kita mengharungi kehidupan akhir zaman sekarang ini, kita dapat mengamalkan ajaran Rasulullah, yang kita mengharapkan juga supaya dapat bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam nanti setelah kita meninggal dunia insya-Allah. Jadi di sini ada wasiat-wasiat daripada baginda supaya mudah-mudahan menjadi pengajaran untuk kita dalam berdepan dengan mengharungi kehidupan hari ini yang berbagai-bagai, dan mudah-mudahan insya-Allah membantu kita dalam keadaan kita hari ini insya-Allah akan bersama baginda sebagaimana tajuk kita indahnya bersama baginda di syurga. Amin ya rabbal alamin. Para penonton, kita mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita, kehidupan kita di akhir zaman ini, dan mudah-mudahan diberikan kita kesabaran, mententeramkan jiwa kita, menetapkan hati kita dalam keimanan dalam mengharungi ujian-ujian kehidupan hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan bersama baginda alaihi salatu wassalam, ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, hari ini kita nak bicarakan tajuk berkenaan wasiat baginda kepada kita di akhir zaman. Mudah-mudahan di akhir zaman ni jangan sampai kita hilang cinta kita kepada Rasulullah. Jangan sampai pada akhir zaman ni hilang kita rindu kepada Nabi ataupun terus tak ingat Nabi. Ini yang na'udzubillah, mudah-mudahan tidak berlaku. Jadi ini yang walaupun sekarang ini kita lihat ramai sekarang orang masuk Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Tapi ujian tu yang kita lihat hari ini, umat Islam ni berpecah belah, makna pelarian, kemiskinan, orang yang susah. Tiap-tiap hari di radio kita dengar yang susahnya orang Islam, yang pelariannya orang Islam sekarang Afghanistan ni, orang minta derma pasal Rohingya, pasal Yaman, pasal Syria, sana sini, dekat Ethiopia, kebanyakan orang-orang Islam para jemaah. Jadi inilah kita punya persiapan kita, wasiat baginda kepada kita di akhir zaman. Baik, pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum saya baca dalam buku ni, ini yang Rasulullah menggambarkan, dan ini benar-benar berlaku pada hari ini, di mana Rasulullah ketika bersama para sahabat memberitahu tatada'a alaikumul umam. Nanti satu ketika di mana satu zaman umat-umat
kaum-kaum selain orang-orang beriman, tatada'a alaikumul maka mereka berkumpul-kumpul untuk mengambil bahagian mereka daripada negara-negara Islam, seperti mana mereka berkumpul untuk nak makan. Macam kita kan, kalau nak makan kita berkumpul, kita makan. Mereka berkumpul untuk mengambil, ada punya mungkin sebab apa, ada kelebihan pada orang Islam, ada negara Islam, mereka berkumpul. Jadi memberi gambaran lah mana keadaan itu memang ada yang tidak kena lah. Jadi para sahabat bertanya, Rasulullah, adakah ketika itu, ini dia menjadi persoalan, adakah ketika itu umat Islam sedikit? Aqalilun nahnu ya Rasulullah, adakah ketika zaman tu nanti, ketika musuh banyak orang-orang yang nak mengambil hak lah orang-orang Islam, benda macam sekarang lah kita tengok apa yang berlaku ni. Jadi Rasulullah mengatakan tidak, sebenarnya ketika itu umat Islam itu banyak sekali seperti buih di lautan, atau mana banyak sekali, tetapi seperti buih lautan lah, tidak memberi kebaikan apa-apa. Makna banyak tapi tak tahu macam mana keadaan. Macam sekarang lah, umat Islam ni boleh dikatakan hampir 2 bilion. Ada kiraan bancian mengatakan umat Islam sebenarnya sudah mencecah 2 bilion, tapi banyak yang tak register masuk Islam pasal mereka bimbang, takut kalau register masuk Islam ada problem tempat kerja contohnya dan sebagainya. Banyak negara-negara yang tidak mengamalkan keadilan, itu tukar nama Islam habis kena buang kerja, malahan mungkin ada timbul masalah pada family. Jadi masalahnya Nabi dah sebut 1400 tahun dulu keadaan umat Islam ramai macam sekarang lah, ramai umat Islam tapi seperti buih di lautan. Makna tak ada kesatuan, kelemahan banyaklah umat Islam. Jadi para sahabat bertanya, apa masalah ketika itu? Maka Rasulullah mengatakan masalahnya iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, makna terlalu cintakan sangat dunia dan tak mau mati. Istilahnya maknanya terlalu menjadikan dunia segala-galanya dan mati sebagai musuh. Patut musuh ni syaitan, iblis musuh kita, tak, musuh ni mati, tak mau mati langsung. Nak hidup selama-lamanya. Jadi ini yang Rasulullah memberikan keadaan yang berlaku, dan kita sekarang nak fikirkan macam apa dia wasiat-wasiat lain daripada baginda dalam menghadapi akhir zaman ni. Kalau dah keadaan masyarakat kita macam gini, secara umum ni lah, tak semualah yang umat Islam lupa daratan, tidak, ada yang Masya Allah, Alhamdulillah. Cuma banyak daripada umat Islam ni dah jadikan kiblatnya dunia segala-galanya, dan mati itu sebagai musuh utama. Mana takut sekali dengan mati, padahal kita takut dengan Allah Ta'ala, tak takut dengan mati. Sebab itu macam ini sebagai contoh sajalah, baru-baru berlaku di mana COVID ketika sudah mula merebak dan sebagainya. Jadi kita lihat dekat supermarket, di mana barang-barang semua habis semua, telur-telur, roti semua habis. Sampai ke menteri kita pun menegur, ni apa, terlalu pentingkan diri sendiri. Tapi Alhamdulillah di kalangan orang Islam tidak banyak yang lakukan begitulah. Jadi ini sifat menunjukkan dah takut mati. Para jemaah, jadi sekarang kita ni nak perhatikan pula apakah dia cara-cara untuk dapat kita dalam keadaan hidup yang begitu membimbangkan hari ini, macam mana kita nak berdepan untuk mudah-mudahan dengan amalan-amalan tertentu membantu kita bersama baginda di syurga di akhir zaman. Pertama sekali para jemaah, Rasulullah menggalakkan kita dalam keadaan hidup yang mana mementingkan dunia segala-galanya. Maknanya nafsi-nafsi orang kata, pedulilah dengan orang lain. Jadi pertama sekali Rasulullah galakkan ketika itu menghidupkan sunnah. Ini ihya'us sunnah, kita cuba dalam keadaan macam mana pun, apabila dunia sudah melupakan kehidupan yang menitik beratkan dengan kebendaan dan sebagainya, kita hidupkan sunnah. Sebab Rasulullah mengingatkan orang yang menghidupkan sunnah ketika masyarakat rosak, pahala sama seperti orang mati syahid. Ini saya bacakan sedikit hadisnya di sini, muka surat 277. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Sesiapa yang berpegang kuat dengan sunnahku ketika rosaknya umatku, rosak masyarakat. Mungkin contohnya ketika rasuah sudah tak ada benda lagi, mencuri, menipu tu dah perkara biasa, dah benda-benda meripik semua dah perkara biasa. Kita tetap berpegang dengan sunnah dan hidupkan sunnah tu, maka pahalanya para penonton seperti mati syahid.
Baik, apa dia contoh-contoh menghidupkan sunnah? Pasal ada orang ni dia salah faham. Dia kata menghidupkan sunnah ni benda yang, yalah, kadang-kadang ulama kita mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi berbeza pendapat, dia bergaduh kat situ. Ini bukan menghidupkan sunnah, ini dah jadi melanggar sunnah pasal dia ajak bergaduh, ajak bermusuh. Mazhab dengan bermazhab musuh, dah jadi musuh pula. Padahal mazhab ini hanya menerangkan, menafsirkan ayat Al-Quran dan Hadis, cara yang dalam memahami teks teks Al-Quran ataupun hadis. Tapi ada orang dah mula ta'assub, dah bergaduh pula. Jadi kita di sini menghidupkan sunnah yang dimaksudkan ialah perkara-perkara wajib ataupun asas agama kita hidupkan. Saya baca di sini cukup menarik tentang cara-cara menghidupkan sunnah, mudah-mudahan mendapat pahala syahid. Orang yang pahala syahid ni, mati syahid seperti orang mati syahid akan dikumpulkan bersama Nabi. Contohnya para jemaah, iaitu antaranya jika masyarakat dan orang ramai berakhlak buruk, kita tetap menunjukkan akhlak dan adab yang mulia seperti sikap jujur, berkata benar dan menjaga amanah. Maknanya kalau keliling kita ramai yang perangainya tak senonoh, cakap kotor-kotor, perangai tak ada adab sebagainya, tetap kita jaga akhlak kita, adab kita, budi bahasa kita, sebab ini menghidupkan sunnah. Para jemaah, benda-benda asas, benda-benda utama agama, ajaran agama. Yang kedua, kalau kawan-kawan suka mengeluarkan kata-kata kesat, maka kita sebagai seorang Muslim tetap menjaga lidah dan pertuturan daripada mengeluarkan kata-kata buruk. Kadang-kadang kita lihat ada budak-budak ni, remaja-remaja, cakap ni kadang-kadang suka cakap kotor-kotor. Tapi kita mungkin para penonton yang masih muda di luar sana, remaja-remaja, tetap kita jaga budi bahasa, jangan keluarkan kata-kata kotor, kata-kata kesat. Sebab apa? Sebab menghidupkan sunnah. Rasulullah budi bahasanya jaga. Walaupun akhlak masyarakat kaum musyrikin perangainya buruk, Nabi tetap jaga akhlak. Ini baru menghidupkan sunnah. Bukan menghidupkan sunnah bergaduh. Maaf cakap lah ya, kerana bergaduh pasal isu sembahyang ni, doa kunut sembahyang subuh. Masih lagi ada yang bergaduh lagi. Kunut ini salah, ini bukan ajaran, ada yang kata bukan ajaran Islam lagi. Bergaduh lagi. Kunut ini memang ajaran Islam, mesti buat. Yang penting hormat. Para ulama dah terangkan cara menghadapi perbezaan pendapat mazhab. Hormat sajalah. Sebab masing-masing bukan tak ada dalil, semua ada dalil hujah. Mana kita hormat, kamu nak cara okey. Cuma kalau nak jadi imam kena minta izin. Kalau dia mazhab Hanafi nak jadi imam pula makmum mazhab Syafi'i, kena minta izin. Tapi lagi bagus baca saja doa kunut subuh. Begitu juga berzikir lepas sembahyang, berdoa lepas sembahyang berjamaah. Ini pun ulama berbeza pendapat sebab ada dalil-dalil umum mereka gunakan. Jadi kalau bergaduh dah bukan mengikut sunnah ni, ini memecah belahkan sunnah. Sebab Rasulullah sendiri, ada ulama, ada para sahabat berbeza fatwa, Nabi membenarkan kedua-dua. Ini sunnah Nabi, menghormati kalau sekiranya dua beza pendapat, semuanya ada dalil yang boleh dipakai. Jadi antara asas agama yang perlu kita hidupkan ni, ihya' sunnah, menghidupkan sunnah Nabi, perkara-perkara asas yang wajib. Antaranya juga contohnya membersihkan, cuba membersihkan hati dari sifat-sifat mazmumah atau jahat. Walaupun masyarakat sekeliling mengajarnya supaya pentingkan diri sendiri, bersikap tamak serta tidak berlaku ihsan. Walaupun keliling kita masyarakat nafsi-nafsi, tamak, bakhil, maaf cakaplah, kedekut, tak mau berlaku ihsan, berlaku kejam, kita tetap maknanya mengambil berat tentang orang-orang yang susah, bersikap dermawan, berlaku ihsan walaupun dengan binatang. Macam baru-baru ni dengar ada kucing kesian, sampaikan polis pun minta bantuan pasal ini dikelar, kucing tu hidup-hidup dikelar pasal dia berbulu, jadi tak nampak. Jadi apabila mungkin orang-orang yang keliling nampak, ni apa binatang kucing, macam terbuka dia punya badan itu, hidup lagi, dikelar. Jadi akhir katanya dapat ditangkap juga akhirnya orang yang buat itu, mana orang yang tak ada ihsan kepada binatang. Jadi kita tetap hidupkan sunnah apa? Ihsan kepada manusia dan kepada binatang. Contohnya lagi, ini sebagai contoh menghidupkan sunnah, maknanya benda-benda wajib, benda-benda asas agama, iaitu sentiasa memberikan pertolongan dan kebaikan bagi orang lain. Dirinya ibarat pohon yang sentiasa memberikan buah-buahan, walaupun pokok tersebut dilempar dengan batu atau kotoran dan najis. Kita ambil ibarat macam pokok, walaupun dilempar ke, ditandang ke, disimba air panas ke apa,
pokok tetap juga kasih oksigen pada manusia. Ada pernah kita dengar pokok mogok, tak nak kasih oksigen, pengsan kita, tak ada oksigen. Begitulah kita sentiasa memberikan kebaikan kepada orang lain, walaupun orang lain kadang-kadang lokek nak berikan kebaikan bagi kita. Jadi ini menghidupkan sunnah para jemaah. Kalau orang semua tak nak pergi masjid, kita tetap pergi masjid. Asal menghidupkan sunnah. Kalau orang semua tak nak bangun tahajud, kita sembahyang tahajud. Sebab apa? Menghidupkan sunnah. Begitulah antara banyak di sini buku ini terangkan antara 30 lebih contoh-contoh menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bukan bergaduh bertekak dalam isu-isu khilafiyah. Ini kita hormat. Para penonton rahimakumullah, ini yang berkenaan ihya sunnah dalam keadaan di akhir zaman. Baik, yang seterusnya ketiga digalakkan juga pada akhir zaman ni para penonton, ialah dalam keadaan ujian macam-macam lah, kita perbanyakkan sedekah dan istighfar. Bersedekah, banyak sedekah pada akhir zaman dan banyak istighfar. Pasal apa? Pasal ini zaman akhir zaman ni banyak sangat ujian macam-macam lah. Jadi sebenarnya asal ni Rasulullah galakkan kepada orang perempuan. Rasulullah pada awal ni menggalakkan orang perempuan sebab Rasulullah lihat dalam neraka ketika Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan dalam neraka ni ramai pula orang-orang perempuan. Jadi Nabi galakkan bagi orang perempuan perbanyakkan sedekah dan istighfar. Sebab apa? Dengan sedekah ni insya-Allah, sebab ada hadis juga, sedekah kita ni menjadi naungan kita di hari akhirat. Selama banyak kita bersedekah, dia akan menaungkan, makna memelihara kita di hari akhirat. Dan antara juga istighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala, dia juga membantu menghapuskan dosa. Sebab Rasulullah mengingatkan orang perempuan ni banyak silap ni, kadang-kadang cakap-cakap ni terlepas cakap. Itu hati-hati sikit. Jadi begitu juga orang lelaki, kalau sekiranya ada buat benda-benda kesalahan dan sebagainya, perbanyakkanlah sedekah, perbanyakkan istighfar. Sebab istighfar ni pun bagus. Dia juga untuk membantu kita untuk apa? Supaya kita mengira balik ke kesalahan dosa-dosa kita yang lalu, kita mengenang balik mungkin kita ada dosa-dosa. Jadi ini para jemaah rahimakumullah berkenaan sedekah dan istighfar. Ini akhir zaman, banyakkan sedekah sebab dia juga menolak bala. Sekarang COVID, ya Allah, baru-baru ni dengar katanya ada lagi baru pula mutation lagi, COVID baru, katanya lebih teruk daripada Delta ke daripada India punya. Tak tahu apa nama, kata Islam namanya Mu. Agak bahasa lembu Mu. Jadi ini satu lagi baru, wallahu a'lam macam mana dia punya kesan. Dengan sedekah, Rasulullah mengatakan as-sadaqah tudfi'ul bala. Sedekah ni menolak bala. Perbanyakkan sedekah dan perbanyakkan astaghfirullah, sebab istighfar juga memberikan kita jalan keluar daripada kesusahan, insya-Allah. Jadi ini yang Nabi galakkan kepada kita, lagi-lagi terutama akhir zaman ini, perbanyakkan sedekah dan istighfar. Baik, antaranya juga yang Rasulullah galakkan kepada kita para penonton, iaitu dalam keadaan huru hara sekarang ni, makna kita Singapura ni alhamdulillah, masya-Allah, tapi ada negara-negara yang lain kadang-kadang makan pun susah, obat pun susah. Saya tengok kadang-kadang dekat website lah, orang-orang yang minta derma macam dekat Sri Lanka, dekat Pakistan, sekarang lagi teruk lagi Afghanistan, dekat India lagi, ada dekat Afrika, Ethiopia, Somalia, macam-macam di Afrika, Niger, sampai kan dekat barat pun masalah apa, terbakarnya, masalah banjirnya dan sebagainya. Di Amerika taufan para jemaah. Di dalam keadaan yang kita tak tahu macam mana keadaan ni, Rasulullah galakkan dalam akhir-akhir zaman ni menjaga persaudaraan Islam. Ini penting. Pasal sekarang apa yang berlaku sekarang, peperangan dekat Yaman, dekat Syria, malahan di Ethiopia ni, Tigray ni pun ada melibatkan orang Islam. Banyak berlaku, dan di Libya juga masih tak settle lagi. Para jemaah rahimakumullah, Rasulullah mengharap-harapkan kita umat Islam bersatu. Al-Quran pun menyuruh, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman ni bersaudara, hendaklah berusaha untuk jaga persaudaraan. Sebab kalau tidak, nanti bergaduh, berperang, berbunuh-bunuhan. Ini baru-baru lagi kes dekat Yaman, tentera ni terbunuh, tentera. Yang saya kesian, ya Allah, ni budak-budak di Yaman ni makan, dia punya pot
tempat pot dia tu dah tak ada makanan sampai. Kita Singapura ni alhamdulillah, tempat pot kita ni barangan daripada Malaysia, daripada satu dunia datang. Sedap kita makan Maggi, tapi dekat Yaman pot tu dah tak boleh masuk barang. Macam mana nak hantar makanan, macam mana nak hantar minuman, medicine, barang-barang perubatan semua dah. Jadi ini yang Rasulullah, saya baca di sini dalam buku ni, muka surat muka surat 332 para jemaah, tentang persaudaraan Islam ni. Perlunya dalam keadaan sekarang ni supaya kita dapat bersatu dan mengurangkan masalah pelarian, mengurangkan masalah kemiskinan, kebuluran di kalangan umat Islam. Itu Rasulullah bersabda, perumpamaan orang beriman yang berkasih sayang dan saling merahmati dalam kemesraan sesama mereka seperti satu anggota tubuh badan. Apabila satu anggota mengadu sakit, maka seluruh tubuh juga akan turut merasainya dan membantunya dengan berjaga malam dan merasa demam. Hadis riwayat Imam Muslim. Mana Rasulullah menggambarkan persaudaraan Islam yang sepatutnya ada pada akhir zaman ni dah makin kurang. Walaupun segelintir umat Islam tu adalah juga menjaga kemaslahatan, tapi ya Allah masing-masing ni. Jadi Rasulullah memberi gambaran bagaimana umat Islam ni kalau bersatu bersama-sama dalam kemesraan seperti satu anggota tubuh badan. Kalau satu mengadu sakit, maka seluruh tubuh juga akan merasa sakit dan membantunya dengan berjaga malam dan merasa demam. Mana bayangkan kalau sakit gigi, bolehkah kita jaga? Sakit gigi, boleh tidur. Tidurlah. Macam mana nak tidur sakit gigi? Dia punya berdenyut-benyut, lepas tu dia tangkap kita punya, maaf cakap, otak kita, akal kita, lagi dia tangkap, lagi punyalah sakit bisa. Sebab itulah, jaga baik-baik gigi tu, gosok gigi sebelum tidur, gosok gigi. Kalau teruk-teruk pun dah tak sempat, komor-komor, keluarkan benda-benda yang sendak-sendak gigi, sebab tu menyebabkan menjadi busuk. Jadi ibarat kita jaga gigi kita tu sebab nak selamatkan satu tubuh, macam gitulah kita jaga saudara-saudara kita yang susah. Bantu mana yang boleh kita bantulah. Kalau tak boleh pun mendoakan, jangan menyusahkan, jangan menimbulkan masalah. Jadi ibarat macam kita jaga gigi, maka jagalah umat Islam seluruhnya supaya jangan bergaduh, jangan menimbulkan permusuhan dan sebagainya. Kalau tidak, inilah berlaku sekarang ni. Kesian kita ya, yang kadang-kadang saya, kadang-kadang email saya pun masuk datang daripada United Nations, UNICEF untuk budak-budak, pelarian budak-budak, UNHCR. Masuk-masuk, saya sukalah dapatkan maklumat terkini. Ya Allah, ini pula, ini kat Yaman, yang ini pula kata dekat Gaza tak settle lagi, ini masalah Bosnia. Di dulu lah, sekarang alhamdulillah Bosnia dah selamat lah, tapi masih lagi ada perkara. Jadi itulah para jemaah, wasiat baginda kepada kita di akhir zaman, iaitu persaudaraan Islam. Dan antara yang terakhir juga kita nak bincangkan, yang kelima, iaitu ini Rasulullah pun kasih tahu, ni akhir zaman kita kena lebihkan sikit sabar, iaitu ada di kalangan orang-orang Islam apabila sabar nak menjalankan ajaran Islam ni, dia ibarat macam pegang bara api. Ini ada hadis riwayat Imam Tirmizi, ya'ti 'alan nas zamanun as-sabir. Nanti akan datang pada satu ketika akhir zaman ni, satu masa di mana orang yang sabar dalam melaksanakan agama kal qabidu 'alal jamar, seperti orang yang pegang bara api. Ini yang kita dapat lihat setengah-setengah negara, tapi alhamdulillah kita Singapura ataupun negara-negara jiran, negara Islam tak ada masalah sangat. Tapi negara-negara yang ada yang mengamalkan, ada kezaliman sedikit, kadang-kadang nak masuk Islam, bukan kata nak amalkan Islam, nak masuk Islam habis semua di boykot. Satu lagi kita lihat yang menyedihkan, orang-orang Rohingya dan sebagainya, yang ada pula di tempat-tempat, saya tak perlu sebutlah negara apa, tapi ada yang sampai difitnah, dituduh, dipukul dan sebagainya, hanya kerana nak mengamalkan Islam. Saya pernah lihat satu dekat YouTube, berlaku di Amerika lah, ada tempat, tak semua tempat lah, ada tempat tertentu. Jadi biasalah waktu Isyak nak pergi sembahyang berjamaah satu masjid tu, jalan. Jadi di situ ramailah orang-orang yang tunjuk slogan, we don't need you Muslim, kata kita tak mahukan kamu orang Islam pergi berambus ni. Jadi orang Islam pergi masjid buat tak tahu sembahyang. Jadi ini nak amalkan ajaran Islam dah macam pegang bara api. Kita alhamdulillah di sini kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi ada negara-negara lain. Sebab tu kita kena bantulah siapa-siapa yang ada wang lebih, kita bantu dakwah masjid-masjid luar sana, orang-orang yang susah, fakir miskin. Sebab Rasulullah pun pernah memberitahu ayul Islam khair, apakah dia Islam yang terbaik, iaitu memberi memberi makan orang yang dalam kesusahan. Jadi ini antara contoh-contoh para jemaah wasiat baginda kepada kita di akhir zaman. Kena sabar, tenang dan sentiasa bersama orang-orang soleh dan banyak berdoa. InsyaAllah mudah-mudahan dijauhkan kita daripada segala ujian. Amin ya rabbal alamin. Wasiat baginda kepada kita di akhir zaman. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.